Apa yang kita nak sampaikan pada hari ini bukan perkara yang baru. Tapi apa pun hari ini kita diisytiharkan darurat dan MCO kedua. So benda tu penting. Yang penting saya nak cerita COVID-19 secara ringkas ya, daripada dia wujud sampai hari ini tuan-tuan, dia tak pernah berubah pun. Dia tak berubah pun. Kesilapan kita nak dia berubah. Kita nak dia berubah. Jadi saya ceritakan sikit coronavirus sedikit, transmission, macam mana kita diagnose dan pencegahan. Tapi PL yang paling penting, COVID ni macam ni rupa dia daripada mula sampai hujung sampai sekarang. Jadi ini kes setakat hari semalam. Sebab tak banyak pun, 2, 3, 2. Okey, jumlah keseluruhan tak banyak pun, 138,000. Tak banyak sebenarnya. Tapi realiti dia, bila KKM cakap berada dalam komuniti, maksudnya dalam sini, at least kalau kita swab, tiba-tiba nak cari orang sihat swab, positif pasti ada. Itu yang disebut kes dalam komuniti. Bila sebut kes dalam komuniti, maksudnya dalam kalangan yang ramai ni, satu demam, kalau kita swab, most likely positif tu ada. Itu je clue dia. Cuma nak tanya, alamak, kenapa kau pergi swab? Itu tolak tepi. Kenapa nak pergi swab tu, itu agenda berbeza. Okey? Tapi kalau secara realiti dia, kerana tu kita kata kenapa dia MCO dekat 2232 atau paling tinggi 3,000. Pasal kes sebenarnya realiti mungkin kali 4 atau kali 5 sekarang ni. Sebenarnya bukan ni. Ini you all nampak je. Ya, tapi sebenarnya number of case yang tengah berlaku mungkin lagi tinggi. Okay, soalan kedua, siapa yang akan mati dalam ni? Siapa bawa atas 35? Pengamat. Saya baru 23 tahun. Saya baru 20. Okey, so kalau kita lihat, alhamdulillah Negeri Sembilan hanya menjuarai carta sehari je. Masa minggu lepas je kan. Masa tu saya ingatkan boleh pegang lama sikit, tapi sekejap je. So ni penting. Ini penting. Macam dah nak ni. Okay, ini video nampak? Ni. Turun dah cantik. Kita MCO. Lama kita MCO, lepas tu turun. Perlahan kita turun. So tak ada nak kita kata MCO memang jalan keluar terbaik. Lepas tu sampailah tenang, rakyat semua tenang, bersyukur, hidup apa yang ada, makan ikan kembung, RM6 sekilo masa tu, alhamdulillah. Lepas tu ada mangkuk ayun. Mangkuk ayun kat sini terus terbang sampai hari ini. Okey? So ini realiti pahit untuk kita terima. Pasal sejak saya kata sejak bulan 3 kita PKP sampai sekarang, atau bulan 11 kita kena COVID, sampai sekarang COVID hanya jangkit 3 jalan. Apa dia? Model tinggi, model rembau. So dia jangkit 3 jalan. Dia jangkit daripada mata, hidung, mulut. Itu sesi pengenalan dia dah cakap dah. Nama dia coronavirus, dan jangkit 3 jalan. Jangan gatal nak ikut jalan lain. Dia takkan ikut jalan lain. Ini virus COVID. Ini virus makhluk Allah yang taat, yang pasti taat. Dia tak ada masa nak tukar-tukar, tak ada. So ini kena penting. So kita kata virus ni dikenali sebagai coronavirus 2019. Tapi sepanjang perjalanan hidup dia, coronavirus punya hidup macam manusia. Kan kita kata manusia, rujuk saya Nabi Adam. Nabi Adam hidup berapa tahun? 100 tahun. Nabi Nuh je 850 tahun. Tapi kita kata Nabi Nuh dengan kita tak sama kan? Tak. Manusia berubah sama dengan virus. So sepanjang series virus penjangkitan, dia tahu nama dia corona. Bila dia itu nama dia berasal daripada crown, pasal dia punya benda alami macam bentuk crown. Dan dia asalnya daripada haiwan.
Dan dia merebak hanya menyebabkan selsema. Pasal dia jangkit dekat sini, dia buat selsema lah. Kalau dia jangkit dekat kuku, cagu lah. Itu bang badan kita punya sistem. So, kalau masuk ikut hidung, apa benda pun masuk benang ke, kalau budak-budak masuk cotton bud pun sesama. Betul tak? Pasal tak? So, apa kuman yang akan masuk ikut hidung, dia akan keluar dengan sesama. Tapi ada geng-geng yang so-called lebih bijak, dia akan kata itu sesama biasa. Pasal apa? Itu sesama. Dia nampak sesama. Kita tak berminat dekat sesama. Kita nak tahu kenapa dia sesama. Apa penyebab dia? Memang Allah Ta'ala cipta banyak virus. Influenza lah, para-influenza, rhinovirus, apa nak? Rotavirus bukan. Rotavirus buat cirit je. Okay, so dan coronavirus. So, coronavirus ni apa yang berlaku? Setiap virus daripada haiwan tak kawan dengan manusia. Haiwan-haiwan, manusia-manusia. Tapi dia ada series yang boleh dia try masuk, keluar. Try masuk, keluar. Try masuk, keluar. Dan sepanjang perjalanan coronavirus dalam kalangan manusia, pasal kita ada kucing semua sekali dan unta, coronavirus pernah cuba menjangkiti manusia sepanjang hidup coronavirus lah. Salah satunya yang establish adalah coronavirus NL63. Itu common. Kalau budak-budak kecil yang batuk sesama berkahak, kadang-kadang kita screen dia positif tu. Tapi yang nasty adalah ini, MERS-CoV dan SARS-CoV. Maksudnya coronavirus tahun 2002 dan MERS-CoV untuk unta. Kan orang Malaysia mesti wajib tengok unta. So dari segi dua PL ni, kita tengok PL dia tetap macam ni pun, walaupun dia MERS-CoV dan dia SARS-CoV, jalan hidup dia sama juga. 3 ni je. Maksudnya mata, hidung, cekak. Tak ada masa dia nak masuk ikut berbet ke apa, tak ada. Tak ada. Dia bukan macam HIV. Macam HIV pun tak ada nak masuk ikut minum. Nampak tak? Ikut disiplin. Disiplin virus tu. Kalau katakan dalam ni ada HIV punya virus, minum tak buat masalah. Tak berminat. Dia tak berminat nak masuk menjangkiti melalui saluran yang lain. Pasal dia punya jalan melalui berbet atau darah. Contohnya kan. So itu straightforward. So jangka hidup dia 14 hari. Pasal itulah dikatakan you all punya kalau kena quarantine 14 hari. Pasal gaya hidup macam manusia, hidup 60-70, sekali-sekala 70-60-95 sekali-sekala. Tapi majoriti 60-70 tahun. Kan yang hidup. Iaitu Nabi ketut. Tapi dari segi sekarang, orang lelaki dan orang perempuan hidup 70-75. Siapa mati awal pada 70, pelik. Lama pada 75, pelik. So, itu dia. So, this is two epidemic. Maksudnya, dua jangkitan yang besar tapi tak cross border. Jangkitan yang berlaku di Saudi, hanya Saudi, kita panggil dia epidemic. Pasal dia hanya melibatkan Saudi sahaja. Berlaku di Saudi. Kematian, 30%. Maksudnya, kalau 100, 30 mati. Yang kemudian, daripada SARS, dari China, 2002, pun ini dalam 10% kematian. Bezanya, ini awal lockdown, awal dikenali dan coronavirus tak boleh pindah human to human. Dia hanya daripada haiwan ke human, daripada haiwan kepada manusia. Ini pembawa dia sama, pendapat dia haiwan. Ini luwak, ini unta. Tapi orang Malaysia tetap pergi tengok unta tu. So this is the asalnya coronavirus di Wuhan. Katanya lah Wuhan, pasal orang salahkan Wuhan. Walaupun ada keluar spekulasi macam-macam, kita tolak dari tepi lah, kita pun tak nak pergi China. Tapi kita tahu orang China, apa benda pun dimakan. Betul? Kalau you all tengok China tak jauh beza dengan orang Iban. Orang Iban, saya tak kata bangsa lain tak Iban. Pasal saya pernah kerja kat Sarawak. Iban pun, majoriti kalau yang tua-tua, apa benda yang boleh nampak di belakang, makan itu. So, perumpamaan dia sama. Tapi, China lagi dahsyat dari segi tabiat. Kucing, apa benda lah. Selagi benda tu boleh merayap, dia makan. Jadi Iban tak seteruk tu. Kan, Iban dia makan juga benda-benda yang, tapi tak adalah makan anjing, semua dia makan. So, China lagi dahsyat daripada tabiat makanan. Merebak macam saya kata, ni je dia merebak, bersin sentuhan. So, 3 benda je kita minta. Social distance, jangan bersalaman. Akan tetapi, kalau you all dah kenal, dah tahu amanah pada diri, tak ada masalah pun.
Kalau kena, tak pergi mana-mana abang ni. Tapi saya tak salah abang ni. Saya lama tak jumpa dia. Jadi, bila kita tengok, you all kena faham. Orang menyalahkan coronavirus. Dia kata, coronavirus mati sikit je nak banding dengan accident. Betul? Nampak kan? Pasal apa? Pasal bila tengok, apa coronavirus buat? Dia masuk ikut jalan tadi ni. Mata, hidung, telinga, mulut. Dia masuk. Dia punya punca, dia punya seronok nak pergi hanya paru-paru. Itu target. Macam hari ni plus dah jam. Pasal besok PKP. Betul? Semua pakat balik kampung. So orang Johor tetap balik Johor, orang Somban balik Somban. Dia coronavirus, target dia sini je. Target dia paru-paru. Tapi dia garang. Bila you perang kat paru-paru, macam contoh, kita perang dekat Sabah langgar dengan geng Sulu dulu, berapa askar pergi? Berapa banyak askar pergi? Teka. 5,000 anggota pergi. 5,000 anggota pergi Sabah untuk langgar 100 orang Sulu. Apa analogi dia? Body sense, dia body sense problem tu lebih besar daripada kerajaan. Askar cakap no, dekat Sabah lagi besar masalah. Yang Sulu nampak 100 orang tu tak real, mesti lebih balik. So sama, bila dia perang dekat paru-paru, body kita sense ini virus sangat garang. Kalau you denggi, you demam je, denggi, demam je, demam. Tak makan, tak minum, betul? Ini tak. Ini dia masuk, dia betul-betul rosakkan paru-paru. Dia betul hit on paru-paru. So askar kita akan hantar bukan 5,000, bukan 100,000, whole regime. Whole regime askar akan terus attack dekat paru-paru ni. Dia panggil cytokine storm. Maksudnya askar hit serentak. Bila askar hit serentak, you pakai bom atom nak bunuh seorang mangkuk ayun dekat Putrajaya, pakai bom atom. Siapa yang mati? Semua bakal mati. Itu yang berlaku. Itu dia panggil cytokine storm. Bila dia pakai bom atom, hati kena, buah pinggang kena, semua damage. Nampak? Dia berlaku juga siapa-siapa yang tengok kalau denggi lah. Kalau denggi yang menyebabkan kematian. Kalau siapa pernah ada family yang mati denggi, sama. Dia hit serentak semua. Pasal body collapse. Body tak dapat nak cope. Pasal tu, bila berlakunya benda begini, bila askar pula yang mati kebanyakannya umur tua dalam kes COVID, pasal askar pun rupa macam dia. Faham tak? Satu tua. Ha? Tak larat. Faham? Ada notis yang bagi. Faham. Betul tak? Ada orang tua je macam memanglah kalau semua dia politik semua, okey lah. Semua veteran. Tapi tak kan, kita kata begitu. So, pasal yang tua, tetap yang tua lah. Sama juga, so umur yang kena adalah yang terlalu tua atau yang tua dan juga yang berpenyakit ataupun budak bawah 1 tahun. Kenapa bawah 1 tahun? Macam mana askar, macam itulah budak tu. Analogi saya nak bagi orang faham. So bila dia jangkit, dia tak buat benda. Ini complicated sangat. Dia buat 3 simptom dia, demam, batuk, sesama. Pasal paru-paru rosak, sesak nafas. Faham? Tapi kalau badan kita fit, kita relax. So, dalam lingkungan COVID-19, 80% berjalan tanpa ada simptom. 80% relax, macam Thanos lah. Okay? So, tapi kalau kena, Sadaqallahul Azim, pada siapa yang bernasib malang. Maksudnya siapa ada penyakit. So kita kata, alamak, okey lah macam tu. Okey lah. Tapi kalau yang mati tu atuk kita, mak kita, bapak kita, itu contoh. Itu yang kita nak kata, adakah dia bahaya? Tak. Kematian 1.5% je. Malaysia punya data less than 1%. Yang teruk 30%. Nampak? Ini isu. Tapi tuan-tuan kena ingat, Negeri Sembilan ada 3 hospital sahaja. Hospital besar ada 2 je yang ada pakar, H-Time dan HDJ. Itu kapasiti 1,000 je, 1,200 atau 1,300. Rakyat Negeri Sembilan ada 2 juta. Yang ada insurans ada 30% je. So kesudahannya hospital tak boleh cope walaupun sesak nafas. So kita kena ambil, kalau COVID tu ada, katalah orang Negeri Sembilan ni kena dalam, at one time kena 2,000. Cukup dah jam. 2,000 COVID, 500 denggi, 20 diabetik, 20 tak masuk accident dekat plus.
Faham tak? So bila dia compare accident dan juga COVID, dia dua benda berbeza. Kalau you accident mati on the spot, kita tak masuk data, tak bebankan healthcare, bebankan tukang gali kubur je. Faham tak? So benda berbeza. Yang dia mangkuk ayam bagi cakap, alamak, mati sikit, mati accident lagi banyak. Mati on the spot tak bebankan sistem. Mati on the spot tak bebankan sistem. Ini bebankan sistem at least 14 hari. Kalau bayang 2,000 at one time, macam sekarang ni kan. Tapi bagusnya, ada bagusnya. Bagusnya barulah lepas merdeka beberapa tahun, kita tahu kerajaan kita pun mengabaikan orang Kuala Pilah, mengabaikan orang Tampin, mengabaikan Jempol, pakar tak ada. Kan orang kita faham lah, you orang ada insurans tapi boleh datang bawa, tapi tak. Okay. So, ini pedaca ni. So, bila kita kata diagnosis dia pasal kita minta you all transparent dan jujur. Bila kita sebut clinical diagnosis, sejarah tu paling penting. Pasal orang akan datang sama ada tak ada sejarah ataupun ada sejarah travelling. So kalau rasa kita relax, tak ada apa, berjalan pergi Langkawi minggu lepas, walaupun Langkawi ada outbreak, duduk diam-diam sudahlah. Janganlah pergi gatal. Saya rasa saya ada COVID lah doktor, pergi check lah. Kalau check positif, dah demam. Dah demam satu taman jadi kecoh. So, kalau you rasa you risau, you duduk 14 hari. Duduk diam-diam 10 hari. Sifat kuman ni, dia akan peak, menunjukkan dia punya sikap dalam badan, maksudnya perang dalam badan, seawal hari ke-5 sampai hari ke-7. Macam orang lelaki, life begin at 40, kan? Macam tu. So, sama. Kuman ni, dia ada adab dia, tata cara dia. Dia mesti nak tunjuk dia punya simptom hari ke-5 sampai hari ke-7. Paling lewat. Selepas tu, dia settle. Lepas tu, dia menunjukkan penambahbaikan. Macam siapa pernah kena denggi, demam maksimum 5 hari, takkan lebih. Siapa kata lebih denggi, maksudnya salah kira. Okey, denggi takkan pergi lebih. Kalau doktor tu kata denggi lepas demam 2 minggu, doktor tu patut belajar balik. Itu je, clear cut. Pasal virus dia tak macam bakteria. Virus dia macam komputer. Dia tepat dia berhenti. Tepat 5 hari, tepat 5 hari. Tepat 14 hari, tepat 14 hari. So, dalam kes COVID, dia memang 10 ke 14 hari, tapi simptom dia seawal hari ke-5 sampai hari ke-7. Yang paling penting ini yang you all kita cakap, ada 14 hari kontak rapat. Kalau tak ada, tak adalah. Jangan nak reka-reka tadi, macam saya tadi ada patient telefon, saya pergi bank doktor, tapi bank tu ada positif. 5 jam selepas saya balik, mak sampai tu detail. 5 jam selepas dia positif saya sampai. Tak payahlah, tak payah nak serabut pelotak. Okay, so radiologi, X-ray, CT scan, ni semualah. Tapi yang paling penting PCR. Itulah yang kita buat sekarang. Rawatan enggak ada, vaksin spekulatif nak cakap. Vaksin ada. Vaksin by Pfizer tu ada. Okey? So kalau you all nak ambil vaksin, tafadhol mashkura, tengah ambil, jaga diri. Pasal vaksin COVID memang baru wujud. Tapi orang tanya saya, kenapa asal cepat sangat? Baru jadi dah ada vaksin. Ingat tak tadi, dia dah mula percubaan dia seawal umur 2000, daripada awal lagi. Tapi yang betul-betul masif di start 2002 dan 2010. Semua researcher, pakar-pakar virologis, yang geng-geng yang duduk kat lab, yang betul-betul nerd ni, yang tak keluar cakap orang ni, memang kerja dia tengok virus, takkan dia nak tunggu benda ni muncul. Dia kena kaji dan kaji dan kaji. So, stok dari segi knowledge pasal virus coronavirus bukan yang baru. So tak susah pun nak buat vaksin. Cuma safety profile yang jadi isu. Dan itu yang banyak orang persoalkan. Sepatutnya kalau nak persoal adalah safety profile. Maksudnya lepas cucuk apa jadi? Cucuk tu setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun punya implikasi. Itu dia panggil safety profile. Yang itu yang dia orang tak dapat garanti. So itu tak menjadikan sama ada you all wajib ambil atau tidak. Itu terpulang. Geng-geng yang nak bercampur banyak, silakan. Kalau you all rasa you all ini duduk diam, balik, duduk diam, pergi kerja, balik kerja, pergi kerja, balik kerja, tak ada masalah. So rawatan simptomatik lah. Rawatan simptomatik ni macam mana? Macam denggi. Demam, bagi tempat demam. Buang air, bagi air. Kan? Bagi kalau sakit urat, bagi sakit urat. So inilah, ini yang diorang buat sekarang lah. Kalau you all kena positif, sebenarnya positif, masuk ward, hubung, sampai 14 hari. Ini dia punya pengurusan sekarang. So ini je. Sejak tahun lepas 2019,
sampai sekarang ini tak berubah. 1, 2, 3. Tak berubah. Pasal coronavirus dah declare. Nama saya coronavirus. Saya menjangkit awak melalui 3 jalan. Sila abangin dengan ini. Tapi pergi market ini tak ada. Pergi market ini tak ada. Pergi market ini tak ada. Kan betul? Sifat manusia. Ini sifat manusia. So, bila kita kata ini sifat manusia, COVID-19 akan cuba jangkit sampai maksimum 80% of population. Maksudnya kalau semua ni pasti boleh kena. Tapi insyaAllah tak ada korban lah. InsyaAllah tak ada korban lah. Kecuali ada sakit-sakit benda. Pasal kita kena akui, kita tak boleh nak ubah. Susah nak ubah. Walaupun this is new norm. New norm. Kat mana Siki ada? Kolam besar. Bagi contoh, tak mudah. Kan? Mas sama gak rimas tau. Ui. Saya bawa dulu kiri pasal saya jaga distance. Okey. Dan sama juga ini penjarakan sosial. Okey, isu dia, adakah ini memang evidence? Memang itu cara dia. Kalau orang perasan siapa yang ada anak, sejak mengamalkan ini, anak semua sihat lah. Betul tak? Influenza, kalau tak bulan 10, 11, 12 ada musim influenza. Tahun lepas, tahun 2019, influenza paling best. Pasal tu musim sejuk. Semua musim dia ada musim dia. Dia ada season dia. So, pasal tu coronavirus ni dia cross, dia terror. Dia cross musim. Dia tak kisah panas ke sejuk, dia enjut. Menyebabkan orang kata, oh this is genetically engineered lah benda bagai. Tak ada pun, tak minat pun. Kalau nak engineer, baik mati cepat-cepat, senang. Kan, so ini amalkan hidup sihat, makan benda sihat. Tapi PKP berat semua naik, okay. So sama kan saya kata, tutup mulut, basuh tangan, pakai tu. Itu je, 3 benda je saya minta. 3 benda sahaja yang kita minta. Tak lebih, tak kurang. Kalau 3 benda ni buat, kalau tak nak distance, sebenarnya begini. Kalau tak nak distance, pakai mask. Maintain pakai mask. Jangan bersentuhan. Kalau tak nak distance, macam ni kan, okey. Semua okey, lepas. Macam doktor Zakur tak pakai mask. Okey. Dan okey. Tapi kalau tak pakai mask, jaga distance terus. Itu je rules dia. Tapi dia lamsamkan pakai mask, distance dan basuh tangan. Ini evidence yang penting. Hebatnya Mak Saleh, sebelum dia buat apa-apa, dia dah ada studies. 172 studies involve 25,000 sampling. Dengan, nampak, ini berdasarkan apa? Berdasarkan SARS-CoV. Berdasarkan SARS-CoV. Maksudnya, SARS-CoV, kita implement, kita tengok balik data tu. Ini. So, geng-geng masjid yang nak sangat rapatkan saf, kena counter ni. Kena counter ni. Siapa yang geng masjid, kena counter kali ni. Tapi, jangan risau, Islam tu syumul. Islam dah ajar awal lagi. Antara saf depan dan saf belakang memang lebih 1 meter. Faham? Tapi, maaf cakap, geng-geng educated Islam tak nak pula nak buat research, mengepak je apa je lah. So, sebenarnya buatlah sampling sama. Buktikan bahawa kita dah wujud awal lagi. Itu je. Barulah boleh semayang, rapat. Lepas tu bangun je lah. Mana ada orang batuk? Mana kan? Contoh. So, penggunaan sanitizer, mask ni saya rasa orang dah 12 tahun dah pakai pun. So, mesti air yang ada alkohol. Mana-mana yang produk yang tak ada alkohol, lupakan. Kalau produk-produk tak ada alkohol, lupakan. Dia mesti dengan alkohol. Basuh tangan mesti dengan air atau sabun. Itu je. Kalau tak nak alkohol, sabun. Okey? So, ni video, ada video. Ni. Aduh, penaja. Saya tak suka alkohol. Pasal tangan saya sensitif. Saya prefer air. Okey? Dia sebenarnya Islam dah ajar awal lagi semua benda wudu. Inilah makan, basuh tangan. Kita dah lama lah kita belajar. Semua kita je tak amalkan. Sebenarnya tak ada benda baru pun dalam COVID ni. Semua benda yang diajar majoriti Muslim memang dia ajar kebersihan daripada buka mata sampai tutup mata, bermula dengan basuh tangan semasa bangun tidur. Pasal itu hadis Nabi. Nabi kata bangun basuh tangan, kenapa? Masa tidur tangan berjalan.
Tangan berjalan. Sama juga bila ambil wuduk, bersihkan hidung. Itu benihkan tangan lah. Itu tak tahu. Kalau ini step dia lah. Step untuk basuh tangan lah kan. Tapi kalau siapa-siapa allergic, so pakai air lah. Pakai air. So this is the cara pencucian dia. Memang saya semua dah faham, semua dah tahu. Sama juga dia pakai surgical mask ni. Surgical mask ni sebenarnya tak membantu pun daripada COVID. Tak membantu pun daripada COVID. Pasal COVID lagi kecil daripada dia molekul yang kecil. Tapi cukup untuk bantu benda yang lain lah. Automatically you tak batuk, you tak spread. Pasal dia mesti merebak melalui air yang you keluar. Dia bukan airborne. Tapi melalui air bersin ataupun air hingus, bersin ke tu lah. So contoh pemakaian pada tu ada macam semua. Okey dah. Macam tu sekali lah. Saya demo lagi, bagus tu sekali. Sebenarnya dia ada suara ni. Doktor kita cakap sendiri lah. So sebenarnya yang biru ni kat luar lah. So bila pakai, tekan. Dia biru dalam ke? Itu memang salah. Dia senang je, mesti yang ni biru kat luar. Lepas tu tekan. Pasal susah tak jadi surgeon, tak boleh nafas. Lepas tu tekankan. Pasal dia rimas. Tapi kalau siapa yang panic attack, bagus. Pasal panic attack, dia hembus pada tu, nanti dia lega. Dia dapat kalau panic attack lah. Lepas tu buang. So jangan recycle. So inilah yang disyorkan. Tak kisah, yang penting you all tutup je. Tutup sajalah, tak kisah pun. Tutup muka. Siapa yang batuk sesama jangan datang kerja. Yang itu je, demam batuk sesama. Semput boleh datang kerja. Okey? Semput boleh datang kerja. So jangan bezakan semput dan COVID. So new norm is a sunnah. Ini yang paling penting salah satulah. Kita dah tahu dah. As a Muslim, you keep yourself dalam wuduk. Pakai basuh tangan relax-relax. Make sure proper. Dan dalam sunnah wuduk yang paling penting orang kita lupa adalah mengembus hidung. Menyedut dan mengembus hidung. Itu yang paling penting. Mak Saleh buat study pun untuk tu. Dia panggil nasal douching. Nasal douching maksudnya sedut dan hembus 3 kali. You all bayang kalau you all 5 kali solat, 5 kali lah you all sedut, sebut dan hembus. Definitely COVID takkan lekat. Tapi kalau skip-skip saya tak tahu. Kalau mungkin jamak kaki tak iya. Ini so sama jugalah bila kita kata ni geng-geng yang travelling dekat RNR lah contohnya. Negeri Selangor tak boleh solat kat RNR. So banyak benda dalam COVID ni memberi kita satu nikmat. Faham balik agama kita. Faham balik apa yang diturunkan. Semayang dengan mudah, solat dengan mudah, ringan, ringkas, duduk jaga, kebersihan jaga. Okey, dah pencegahan. Dah tahu dah, semua dah tahu dah. Semua orang memang pencegahan tu bermula kita kuarantin, kita jaga diri kita supaya satu keluarga kita terjaga. Dan darurat sama juga. Darurat Islam dah ajar darurat. So hari ni kita Islam darurat. So sekarang ni okey, cegah gelombang ketiga. Nak cegah gelombang ketiga dah masuk dah pun. Nak welcome gelombang ketiga, okey? Kita dah gelombang. So sekarang ni aim dia kita nak turun ke sini je balik. Ya Allah tengok hari ni PM announce darurat sampai bulan 8. Maksudnya sampai bulan 8 nak PKP. Senang je. Pasal apa? Gandaan ni tak mudah nak turun. Gandaan masa mula-mula kes 1000 masih lagi 3 digit saja. Dia hit, itu pun ambil masa 6 bulan untuk kita selesai. Sampai dia pergi declare. So sekarang ni pergi 1000, automatically nak landaikan dia balik. By forecast mathematically, takkan tipu, dia akan pergi juga at least 6 bulan. Pasal dah berada dalam community. Kalau sebenarnya yang nak lockdown betul-betul 14 hari lockdown, pom, 14 hari tak ada siapa keluar. Dia betul. Total 14 hari tak keluar. Semua zikir. Bukit ya Allah.
Masa tu memang tak baru. So automatically kalau macam tu baru total terus tiba-tiba turun. Kalau 14 hari 14 hari total lockdown. Dan 14 hari total lockdown maksudnya kita akan kehilangan berbilion-bilion ringgit. Dan company banyak tutup. Diorang pasti tak berani nak buat benda tu pasal kita tak kaya. Okay, jadi sila hubungi saya di Indonesia. Pasal dia berubah kan. Macam contoh mula-mula COVID-19 yang asal daripada Fatul tiba-tiba dia bila dia move antara state dan state. Contoh orang Melayu asal orang mana? Asalnya Melayu. Nah, dia ada orang kata daripada darah tinggi Yunan, ada darah tinggi katanya mix, tapi DNA kita tak pernah match dengan mana-mana. Melayu adalah isolated tribe. Maksudnya Melayu adalah solid dia punya Melayu punya gene. Maksudnya solid macam Yahudi, macam Arab. Ini Melayu. Okey? Tapi bila Melayu dah glamour, dia campur kahwin sana, kahwin sini, kahwin sana, dia jadi Melayu Siam, Melayu Jawa, Melayu gini kan, contoh. So sama dengan the virus. Virus ni masa mula-mula dia keluar daripada Wuhan, dia cross the border, masa tu dah tak ada cross border lagi. Border masih boleh cross. So antara China pindah ke orang putih, pindah ke Arab, pindah balik ke Malaysia contohnya. So perubahan antara transport manusia tu dan juga persekitaran menyebabkan virus kena berubah menjadi sama ada lebih garang atau lebih jinak. Macam rimau. Rimau dalam zoo dia tetap jinak. So sama. So bila kita kata dalam varian coronavirus sepanjang almost dekat setahun lebih, dia akan berubah mengikut kat mana lokasi dia pada masa itu. Macam contoh mula-mula kereta yang timbul adalah G berapa daripada India punya strain yang mula-mula dan gandaan dia 10 kali ganda. Maksudnya mula-mula kita kata 1 kali 3, tapi yang India punya 1 kali 10. Maksudnya seorang kena 10 kali. Kalau seorang kena 10, tapi bagus ni yang India punya viral, dia risiko komplikasi rendah. Maksudnya dia jangkit cepat, tapi dia jinak lah. Tapi yang UK punya pula, yang UK yang paling latest yang baru keluar semalam, UK punya pula dia lebih suka kanak-kanak pula. Dia nak PL tempat. So bila kita bila the lab identify kan, oh kenapa dekat UK tiba-tiba banyak pula contoh, lagi banyak kes. Itu variant yang kita panggil daripada UK. So far dekat Malaysia hanya ada 1 kes. So bila dia lama kat satu tempat dia berubah. Itu je. Macam kita kata manusia. Kenapa manusia Malaysia pendek berbanding orang putih sedangkan sama jin? Pasal lokaliti tempat, diet, semua mengambil kira. So sama dengan virus ni sendiri. Bila dia berpindah satu badan ke satu badan ke satu badan, so lokaliti tempat dan apa yang ada dalam badan tu sebelum dia berpindah akan mutatekan dia. Akan ubahkan dia, tapi dia tetap coronavirus. Dari PL dia berubah. Kau jawab faham tak? Doktor, saya nak tanya satu. Okey. Musim pandemik COVID ni, rata-rata jumpa dan juga penyedia bertugas di satu tempat yang duduknya ada dalam pondok tol ataupun di bilik kawalan. Semestinya ada stres. Macam mana kita nak kawal stres tu dengan keadaan COVID ni? Maksudnya cara kesihatan mental yang kita boleh buat untuk release stres. Satu kanak-kanak jadi stres. Sebab masing-masing semua sebab masing-masing semua ada anak kecil. Okey. So bila balik anak menangis, anak ni stres. So bila kat tempat kerja dengan duduk keadaan dalam satu pondok tol, tak ada siapa-siapa pun Kalau bila- tolong ni, pun tak ada juga. So tak ada beza lah COVID tetap COVID. Tetap stres lah. tapi ada yang tak ada OT. Tetap COVID lah. Tapi ada yang tak ada OT. Okey. Dia sebenarnya kalau tanya saya lah sama ada COVID atau tak COVID, sebenarnya dia peliknya pasal bila kita sebut COVID, idea yang datang macam contoh work from home kan, atau minimize contact. Tapi orang Malaysia, sistem kebosan Malaysia ni, bos-bos orang Malaysia, dia tak fikir jauh tau. Dia tetap nak nampak lagi banyak anak buah menderita, itu lagi bagus maksudnya kau buat kerja. Itu penyakit bos-bos Malaysia.
Dia kalau tak nampak anak buah tu tak stres, tak cukup kerja. Dia kena pandang kepada productivity. Ini yang COVID aja. So sebenarnya kalau kita kata dari segi pasal saya faham pasal apa bila kita COVID, you all jadi less contact dengan kawan, kurang nak bercakap. Sebenarnya you can maintain sebagai biasa. Tak ada apa pun. Live, tak perlu nak rasa stres pasal apa now. Kita live with COVID. Live with COVID hanya minta 3 benda je kita minta. Kebersihan, basuh tangan, distance. Kalau kita kenal, macam hari-hari jumpa abang ni, dah tahu dah dia rumah kat mana, PL dia pun mana rumah aja, balik keluar masjid je sebagai contoh. Jadi kita tak perlu nak risau sangat kalau kita berak dengan dia lempak ke benda. Kan? Tapi bila kita selalu melampaui sebenarnya. So kalau tanya saya, dari sisi stres, COVID ni sebenarnya kita tak boleh nak adapt. Kita nak COVID ni dengar cakap kita kena masalah. You tak boleh minta makhluk lain untuk dengar cakap kita. Kita kena ubah dan adapt je sebenarnya. Masa bulan 3, saya agak bising untuk COVID, lockdown, benda-benda. Sekarang ni kita dah kenal dia. So saya pun tak setuju dengan lockdown. Kalau katakan orang faham, boleh je maintain macam biasa. Tapi orang kita tak begitu pasal apa? Pemimpin kita tak begitu. Sebenarnya, bila dia kena, sebenarnya dah kena dah. Faham tak? Sebenarnya, masa berlakunya benda tu, kalau contoh, budak yang kena mesti bapak atau mak yang bagi. Cuma dia tak ada simptom. Katakan, kalau rumah saya ada 3 orang, saya buat dengan anak. Kan? Saya balik merayau-rayau, relax, tak ada benda. Okey. Tapi tiba-tiba lepas tu anak tak sihat. Pergi gatal, pergi check. Anak positif. No way saya tak kena atau wife tak kena. Cuma sama ada kita dah lepas. Dah lepas tak? Pasal itu dia panggil asymptomatic tu. So kalau kita nak confirm, kena check darah, complicated tak payah. That's why saya kata, kalau kita dah macam pediatrik, kebanyakannya budak tak ada simptom pun. Kalau ada banyak semua ada triaditis. Komplikasi tu tak merisaukan. Tapi of course dari segi data tu kita nak tahu lah. Kalau kita takut sangat kita check. Tapi kalau kita rasa kita tak positif lah. Itu jadi tricky lah. Nak tahu untuk apa? Kalau kita tahu untuk nak mencegah, skip dia selama 14 hari pakai mask kan. Tapi kalau kita kata dalam rumah mesti kena punya, no way terlepas. Sama ada dah terlepas ataupun belum je. Kalau dah tidur sekatil bang, takkanlah tak kena. Logik dia. Kan? Pasal tu logik dia bila kata bawa kereta 1 orang, sedangkan berada dulu dalam rumah. So contoh, seorang tu dia punya argument tu tak evidence, tak ada scientific evidence. Pasal dalam satu rumah, kalau husband and wife, pasti husband and wife kena. Cuma masa di test dia husband wife tu, macam contoh kes yang budak 5 tahun yang viral tu kan. Bye bye, mak dia hantar bye bye. Mungkin mak dah kena awal dah. Cuma dia masa tu dah negatif. Pasal sekarang ni bapak yang positif dan juga anak. Nampak tak? Pada masa di test tu dah negatif. Itu yang berlaku. Dia macam ni, bila kita dah positif pada COVID-19, kan? Kalau katakan nak positif balik boleh. Tapi positif sajalah. Badan dah kenal. Body kita, kalau kita tengok ini, bagi nampak sikit kan. Ni. Bila dia dah masuk, pasca dah perang ni perang gila-gila punya perang. Kalau recover, kita akan terus ada memory cell lah. Ini bukan level nak cam ikut ngorat pakai Bangkok Bank dulu, bukan. Ini kalau masuk, kalau badan kita kenal, mana tu hilang. Sekejap. Hapuskan pula. So kalau katakan ini yang semua complicated ni, askar kita terus recognize. So that is why sama. Contoh saya bagi denggi lah, denggi. Denggi senang pasal saya selalu familiar dengan denggi. Denggi ada 4 beradik. Alung, Angah, Atif, Cuaci. Kalau you kena first time dengan Alung, tumbang, second time, katakan second time masuk Alung lagi, badan you relax. Pasal body dah kenal, body recover terus. Cocoklah Alung macam mana pun, kena tempeleng je dengan askar yang masuk. Tapi kalau masuk second time,
angah ke acik ke, body tempeleng dia kebal. Pasal dia bukan alung. Dia boleh buat kerosakan dengan selambanya pada badan. Nampak tak? Itu. So body kita, dia recognize. Pasal itu jadi masalah. Kalau katakan tahun ni kita kena COVID-19, okey, selamat. Ada antibody semua. Tiba-tiba 2022, COVID 2022 pula. Masa tu demam. Pasal body you takkan recognize. Pasal tu siapa yang pernah ambil influenza jab, tiap-tiap tahun kita bagi jab. Siapa ambil influenza jab? Pasal apa? Influenza tiap-tiap tahun dia ubah model. Dia macam Honda. Tiap-tiap tahun. Pasal influenza memang dia tukar. Pasal dia musim. Musim tukar. Musim tukar. So influenza. Pasal virus ni dia bukan hidup tau. Dia bukan macam kita. Dia tak. Dia disiplin. Dia macam komputer punya kerja. Dia masuk, buat kerja, keluar. Kalau dia masuk, dia sustain, tubuh mati. Itu je. Kalau dia hidup, dia ikut badan. Macam HIV. Selagi badan tu hidup, relax. Hepatitis B, dia relax. Tak buat apa, buat kecil-kecil, buat kerja ke hati sikit-sikit. Sampai badan tu mati. Itu virus punya kerja. Dia tak peduli pun. Ada buat demam tak? Tak ada. Pasal dia sampai arah tujuan dia. So macam ni, tujuan dia very clear. Nak rosakkan paru-paru. Straightforward. So bila nak rosakkan paru-paru dengan garam, askar kita pun efek dengan garam. So kalau recover, memory cell kita memang sangat powerful lah. Kalau recover dah tapi nak second time, maksudnya kalau masuk je kat hidung, tak lepas dah. Pasal kita punya defense dah complete, dah recognize. Baru masuk tol dah nampak lah Mamat ni tak pernah bayar tol. Nampak dah. So jangan tak lepas kat situ je. So dia carrier lah. Itulah jadi carrier. So bila carrier, kira kita vaccinate kan, bagi vaksin, semua ni vaksin, semua dah ada, askar dah kenal awal, itulah jadi penghalang dia. Tapi masih lagi carrier. Pasal tu target kita 80% dapat vaksin, 20% yang degil tu automatically protected. Dipanggil protected lah pasal 80% dah recover. So body kita, sistem pertahanan badan Allah Ta'ala cipta lebih kompleks daripada apa sistem pun kat muka bumi ni. Dengan JPM, Japamnya, komando, polis, semua sangat kompleks. Kalau cik doktor biasa kata ni tak percaya, suruh dia explain yang ni. Explain yang ni dia cukup, demam seminggu. Complicated gila. Yang ni. Ya. Terima kasih banyak.